Masalah kita orang Malaysia ni, sambut tiap-tiap tahun, faham haram tak? Ni masalah. Tuan-tuan boleh faham saya cakap ni? Saya tak arti nak nak cakap ustaz lain lah. Saya tutuh Kedah daripada awal sampai habis lah. Tuan-tuan kan duduk belagak, saya tengok muka bentar geng Kedah ramai. Ramai duduk pucung baru 2 tahun duduk belagak. Buat cakap Nak abang apa dia? Nak cerita benda tu. Cuma malam ni saya nak bawa pendekatan yang berbeza. Saya nak ulas Isra' Mi'raj malam ni dengan isu semasa. Boleh ke tak? Nak bagi tuan-tuan faham. Tidak tuan-tuan tak faham. Duk heran bersiapa nak kena dengar ceramah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi bertemu dengan dia? Di antaranya 3 digariskan oleh ulama. Yang saya hormati lagi dikasihi al-fadil tuan pengerusi majlis ceramah kita pada malam ini. Yang saya hormati pengerusi serta barisan kepimpinan surau, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini untuk kali yang pertamanya saya menjejakkan kaki saya di surau tuan-tuan. Di Taman Puchong Utama ini, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak surau yang sudi menjemput saya yang dhaif lagi hina ini untuk mengisi ruang jadual pengajian pada malam ini. Kalau diharapkan saya datang jauh-jauh untuk datang mai mengajak orang di Puchong ni, minta maaf banyak-banyaklah tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang di sini pun ramai yang berilmu. Ustaz-ustaz yang datang mengajak di surau tuan-tuan ni pun mungkin tiap-tiap malam pengajian ni pun banyak ilmunya kalau nak berbanding dengan saya. Bukan niat saya datang jauh-jauh daripada Kedah ke Selangor ke Puchong ini untuk datang mengajak menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan, tetapi sekadar untuk memenuhi jemputan. Kerana saya berpegang kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan barang sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya di dunia, Allah akan menunaikan hajatnya di dunia dan di akhirat. Atas dasar itu yang saya datang pada malam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak dapat sesuatu yang besar daripada saya malam ni, tutuplah impian dan angan-angan tersebut. Kalau sekadar kita nak mengambil fadilat majlis ilmu, insya-Allah. Sebab apa dia? Tajuk malam ni saya nak kona kok mana pun tak tahu. Ada orang telefon tanya, ustaz malam ni nak nyanyi lagu apa? Saya heran. Saya kata lagu apa malam ni kuliah? Tak, mereka kata ustaz nak bos lagu. Sampai depan tu baru saya tahu lagu mana kita ni. Tak tahu lagu mana. Tajuk tu lagu mana kita ni. Saya nak pikuk mana lagu mana pun tak tahu. Lagu ni ialah. Kalau di Kedah lagu ni, tajuk ni, lagu mana kita ni, terjemah mai ke bahasa tuan-tuan, macam mana kita sekarang ni? Tajuk tu, macam mana kita sekarang ni? Saya tak tahu tuan-tuan nak suruh saya bercakap apa dia. Macam mana ni tak tahu. Saya tak tahu. Cuba tuan-tuan terus terang nak suruh saya hantam apa malam ni. Yang tuan-tuan duk kona-kona habis saya pun pening ni. Terus teranglah. Tuan-tuan nak suruh saya hantam kat mana? Tuan-tuan nak buat tajuk pun takut. Takut dekat KKM lebih daripada Allah ni pun masalah juga tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, saya bila tengok tajuk malam ni, semalam kita menyambut, hari ni kita menyambut peristiwa agung Isra' wal Mi'raj. Saya cuba nak ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj untuk kita faham malam ni. Kita nak ambil pengajaran Isra' Mi'raj untuk kita faham. InsyaAllah 9, 10, 9, 15 saya berhenti. Sejam lebih-lebih sikit sudahlah. Saya pun bukan orang sihat sangat tuan-tuan. Suara tak apa keluar. Bukan sebab ambil booster dose dah. Seminggu dah suara tak apa nak keluar betul. Banyak. Kerana Isra' Mi'raj ni banyak jemputan. Esok 4 ceramah. Esok 4. Lusa 3. Cuma malam ni saya nak sentuh tentang Isra' Mi'raj je tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala cuba nak sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hari ini dah jadi dah. Apa gambaran yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi dalam malam Isra' dan Mi'raj, hari ini dah terbukti dah tuan-tuan. Masalah kita orang Malaysia ni, sambut tiap-tiap tahun, faham haram tak? Ni masalah. Tuan-tuan boleh faham saya cakap dengan ni? Saya tak arti nak Nak cari ustaz lain lah. Saya tutuh Kedah daripada awal sampai habis lah. Tuan-tuan kan duduk belagak, saya tengok muka pun tahu geng Kedah ramai. Ramai duduk pucung baru 2 tahun duduk belagak. Buat cakap Saya tak ada, saya bukan jenis munafik. Duk Kedah mai KL nak cakap KL. Tu bukan saya tuan-tuan. Saya tiba Kedah. Saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Saya tengok, saya heran kat Puchong. Singapura pun saya tutup cakap Kedah. Brunei pun saya cakap Kedah. Apa panggil nak? Tak mau panggil sudah. Ni ada orang dia duduk Kedah mai KL Dia pergi Terengganu Dia pergi Kelantan Saya petang tadi lepas jemput nak pergi ceramah di Kelantan. Saya bagi tarikh bulan 8. Saya kata syarat jangan nak suruh aku cakap Kelantan. Aku tak reti. Saya bukan jenis munafik. Saya jenis istiqamah. Berpendirian. Ni ada orang duduk di Kedah. Dia pergi Kelantan. Dia nak cakap Kelantan. Makcik tu dengar sampai patah kursi. Dia pergi dekat pasar Siti Khadijah tu. Dia pergi dia kata, makcik bagi buah pelai 3 kilo. Tak terkejut makcik tu. Buah gapo makcik tu tanya. Buah gapo? Buah pelai 3 kilo. Oh, makcik tu pening. Hamba pun ada tu yang kat rumah pelai tu dia kata. Nak cari mana 3 kilo? Dak buah pelam makcik. Buah pawah bodoh. Duk buah pelai. 3 kilo dia minta. Pening makcik tu. Saya tak ada. Tuan-tuan. Saya tak reti tuan-tuan. Kalau cakap pun pelik. Saya pergi ceramah di Perak. Saya cakap Kedah. Habis ceramah duk makan. Ada Pak Long tu cakap Perak. Saya tak faham. Kan mereka jenis datang berdua balik bertiga. Teman komen. Tak reti saya nak cakap lagu tu. Tutuh Kedah lah. Habis ceramah duk makan. Saya makan sebab letih ceramah. Pak Long tu dia tumpang sebab dia letih dengar. Sama-sama letih duk makan. Dia tanya saya tanya dia, Pak Long mai berapa orang? Berdua. Oh, doa. Dengan siapa? Isteri awak. Saya adalah nanti tercelaka orang tua ni ambil bini aku kat mana pula dah. Kita duk ramai nasi, kata nasi ni tak masuk mulut aku, masuk mulut orang tua ni lagi. Saya tanya kali lagi, dengan siapa Pak Long? Isteri awak. Dia kata. Tu imam tu dia tengok saya gagal nak faham dah kan. Dia kata awak tu saya ustaz. Saya kata mujuk tu imam terang kalau tidak mampu dah orang tua ni. Saya tanya dia Pak Long main naik apa? Pangkah 5. Pangkah 5. Apa dia Pak Long? Motor pangkah 5. EF5. Jenuh fikir tuan-tuan ni. Di malam ni saya cakap Kedah ya. Tuan-tuan faham tak faham pun tuan-tuan buat faham sudahlah. Jangan duk komen kat belakang-belakang tak faham ustaz ni sampai tak reti tukar bahasa. Memang saya tak reti. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj kita duk dengar tiap-tiap tahun. Masalah kita faham tak? Ustaz mai ceramah ni tuan-tuan ni tiap-tiap tahun. Kalau AJK surau tak buat sambutan Isra' Mi'raj, kena maki mampui. Jadi orang surau ni tak ada nak betul ya. Buat ceramah tak kena, tak buat tak kena, betul ya? Tanya AJK surau.
Puas fikir nak bagi orang main macam mana? Dia tengok, dia kata geng Puchong ni, surau tak gemak main, disko kerak pi. Contoh. Mungkin sana pasal lampu warna-warni kot. Pasang lampu disko di luar. Haram tak main? Saya heran. Saya tanya telefon saya, aku nak pergi surau bukan disko. Dia kata surau ni. Saya kata aku ceramah, kata dunia dah. Aku tak pernah tengok surau macam disko ni. Hak tu betul-betul bid'ah tuan-tuan. Nak fikir nak bagi orang main ke surau ni macam mana? Tuan-tuan cuba fikir. Ni dia pelekat ni tuan-tuan, bukan main lawa ni wallpaper ni. Nak bagi tuan-tuan main. Haram tak main? Semayang, perlu lupa rakaat. Dia tengok ni cantik macam Nabawi, Masjid Nabawi. Kemas depa ni pelekat macam mana? Tak tahu berapa rakaat. Mujuklah yang ni duduk tepi ni, saya puji lah. Bukan saya nak jack surau ni. TV ni sepatut dia jangan tak depan, tak tepi. Berapa masjid TV tak depan? Jemaah belakang, seminggu jadual kuliah, dia baca tamid duduk berdiri tuan. Hari Isnin, Ustaz Osman tajwid yang ni tak boleh main. Dia suruh baca seorang-seorang mampu yang ni. Seminggu punya jadual kuliah, dia baca habis, cerah. Panggil Ustaz, mai ceramah Isra' Mi'raj, Ustaz. Pasal apa? Allah Ustaz, nak bagi imarah surau Ustaz. Ada apa ni? Satu masjid telefon dia kata, Ustaz, mai kita ceramah lagi. Saya kata nak buat apa? Nak bagi orang mai surau ramai. Saya kata tak payah duduk ceramah. Aku ceramah 14 tahun dah. Masa time ceramah ramai, baju tak ada. Nak bagi ramai dia bukan payah. Suruh malaikat taibai mayat kat atas kubur tu, bagi duduk atas tu. Dia tengok ketat masjid. Mai dengar ceramah. Ustaz ceramah, dia tutup lena. Ustaz baru cerita Nabi naik ke langit, dia lena. Masa Ustaz tu cerita Nabi turun, dia tak jaga. Balik rumah bini tanya, Ustaz cerita apa malam ni bang? Allah cerita Nabi naik ke langit lah. Betul? Tak tahu dia tinggal kat atas tu, tak turun-turun pun. Masa Ustaz tu cerita turun, hang tak jaga. Tambah duk pergi hidang pula, makanan atas meja siap-siap dah luar. Sambil mayang maghrib pun dia duk fikir, kotiau goreng, nasi goreng luar. Nak apa dia? Nak cerita benda tu. Cuma malam ni saya nak bawa pendekatan yang berbeza. Saya nak ulas Isra' Mi'raj malam ni dengan isu semasa. Boleh ke tak? Nak bagi tuan-tuan faham. Tidak tuan-tuan tak faham. Duk heran bersiapa nak kena dengar ceramah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi bertemu dengan dia. Di antaranya tiga digariskan oleh ulama. Almarhum Syekh Ramadan Buti menggariskan tiga benda. Saya nak ambil poin yang pertama. Yang pertama kata almarhum Al-Syahid Syekh Dr. Ramadan Buti rahimahullah. Kerana Nabi berhadapan dengan saat yang cukup berduka cita. Kematian dua orang yang menjadi tulang belakang dalam kekuatan gerak kerja dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan semua tahu. Dipanggil tahun tu tahun kesedihan. Semua tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak menunjuk sebahagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina, dalam surah ayat pertama surah Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Betul sambung? Linuriyahu min ayatina. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tunjuk sebahagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor 3. Yang ada buku tulis, tak ada apa. Tuan-tuan kan jenis kuat mengapai. Banyak orang kata di Puchong ni, adik-beradik Imam Syafi'i ramai.
Jenis mengaji haram apa tak bawa ni. Betul-betul keluar daripada rumah tadi 2 biji peluru, 1 pistol ni bawa. Nak pergi mana bang? Nak pergi perang, dia kata kan. Nombor 3. Allah Ta'ala tunjukkan dalam Isra' Mi'raj ni apa dia? Yang ketiga, itulah penyakit-penyakit umat kamu wahai Muhammad yang akan mereka berhadapan di dalam kehidupan mereka. Saya nak ambil 2. Poin yang pertama tak ada cerita. Yang tu ramai dah ustaz cerita. Tahun kesedihan. Sebab apa tahun kesedihan? Saya tak mau cerita dah. Tuan-tuan faham dah yang tu kan? Siapa dia yang Allah Ta'ala jemput pada waktu tu? Tuan-tuan tahu dah kan? Semua tahu dah. Yang pertama siapa dia yang Allah Ta'ala jemput? Isteri Nabi Sayyidatina. Yang kedua Kelia. Tuan-tuan tahu. Saya nak ambil poin yang kedua. Allah Ta'ala nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia. Bukan banyak, baru sikit dia tunjuk. Ada umat yang pada waktu itu yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana Isra' Mi'raj mereka kembali ke dalam lembah kekufuran. Tak ada fikir. Gila ke apa ni? Duk cerita apa Sebab apa dia? Mereka nak semua benda kena terima dengan akal. Baru mereka nak boleh terima. Ini masalah yang berlaku pada umat zaman sekarang. Nak terima Islam, mesti terima dulu dengan akal. Ini masalah. Bukan semua benda dalam Islam tuan-tuan boleh fikir dengan akal. Dia kata tak boleh fikir. Dia kata, awak ingat semua yang benda boleh fikir dengan akal baru jadi. Dia kata ni duk cerita azab dalam kubur ni sampai kita naik takut. Kadang-kadang mohong pun ada. Dia duk fikir aku tu. Mohong macam mana? Tu lah ada ustaz-ustaz duk cerita. Ada ulak syuja'ul aqra' nak besar. Dia nak masuk kod mana? Dia duk fikir. Dia kata kubur pak kami jenis tak semayang. Memang kami buat konkrit siap-siap dah dinding tu. Memang tak temui dia kata. Budak tu, dia duk kata, dia duk pucung. Dia kata kami tuang konkrit penuh dah ustaz. Kubur tu memang tak boleh pihu apa dah. Dia duk fikir dengan kepala otak. Ada yang mai jumpa dengan saya. Dia kata, tak munasabah ustaz. Saya kata lah, hantar duk fikirlah benda yang mati nanti tak munasabah. Hang duduk dalam perut mak hang. Hang munasabah tak fikir duduk dalam perut mak hang macam mana? 9 bulan, bukan 9 jam. Bukan 9 minit. 9 bulan. Terbit keluar. Hang suruh duk tersumbat masuk balik. Tobat tak lepas. Kalau hang nak fikir dengan kepala otak hang. Sebab tu orang kata saya ni cerai. Tak kena cakap direct tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya bubuh depan-depan. Ada orang kata tak boleh ustaz. Kita dakwah ceramah ni ibarat tarik rambut dalam tepung. Rambut tak putih, tepung tak selera. Saya kata tak, tu bukan aku, orang lain. Ustaz lain boleh nak tarik tepung rambut dalam tepung. Aku tak ada. Aku jadi ambil tepung, sepak depan muka tu. Baru dia tahu kata tu tepung. Betul tak? Direct. Kok dia panggil straight the point. Direct. Tu pun 4 kali duk sebut sebelum nak keluar kan. Bini dia kata pi pucung tu bagi ada orang putih 2-3 benda sikit. Dia kata bagus nampak kemas. Dia kata tidak nampak kita lekeh dengar orang kot dia. Duk apa dah 3-4. Bini dia berhantar. Dia kata sekali awak keluar 3 kali dia kata orang putih. Straight the point 2 kali dia kata awak keluar actually. Biar nampak kemas sikit dia kata. Tuan-tuan tunggu. Dah duk cari tak tahu nak tak mana lagi. Tunggu. Keluar actually 2 kali. Nampak kemas selalu lah. Tunggu tak? Dah dia tak tahu nak buat keluar tak mana lagi. Tak mungkin ada lagi. Nak ceramah duk kena berlapis-berlapis. Tak ada. Saya bagi direct. Kalau semua benda hang nak fikir dengan kepala otak hang, baru hang nak terima, mampu lah tuan-tuan. Fikir tengok yang duk pergi buat haji apa duk pergi melengung dekat pada Arafah tu apa? Balik melengung dalam hotel lah. Dengan nak kencing berak membayar betul tak? Kalau hang nak fikir dengan kepala otak hang.
Tuan-tuan baru pergi umrah, cuba pergi haji tengok. Nak beratuk jamban pun, oi. Duk melangut dekat padang Arafah, tuan-tuan fikir tengok. Logik akal ke tak, tuan-tuan? Munas Sabah ke Munas Sarawak ni? Yang duk pergi ambil batu, duk pergi melontak dekat Jumrah tu nak buat benda apa? Orang Kedah dia panggil tengelong. Sini panggil melontak. Dia pergi jumpa kita, dia kata, Ustaz, umrah ada atau ni ada? Berapa hari bulan? Kita berhabak sekian-sekian hari bulan. Dia kata kalau pergi 15, kira 16 sampai lah Ustaz. Lebih kurang sehari sampai kot, kita direct flight. Lepas tu yang kita nak pergi tengelong batu tu hari apa? Kita kata, Pak Long ni umrah bergaji. Dia kata tengelong pergi, dia kata. Alang-alang sampai ada tutuh tengelong setan tu pergi buat-buat balik, dia kata. Yang tu yang dia bawa, orang suruh pergi kutip batu sak-sak ni kat sana. Dia bawa batu sungai daripada Kedah, tuan-tuan. Pergi kutip kat sungai Sedih tu. Duk timbang kilo, pihak airline kata ni awak berat sangat. Dia kata, hamba bubuh, aku nak tengelong setan. Dia kata, jangan duk orang. Baju tak bawa, tak apa, batu ni kena bawa. Nak tengelong setan. Tu yang jadi berdarah kepala apa lagu tu. Tengalung sungguh, tuan-tuan. Nak haram setan, nak haram. Habis batu selipar, habis selipar kain ihram dia pun dicabut. Duk nak haram orang Kedah, tuan-tuan. Nak haram apa? Tuan-tuan fikir dengan akal tengok, tuan-tuan. Nak siapa? Nak habak kata bukan semua perihal agama otak kena terima, baru hati yang boleh terima. Dalam agama ni banyak benda yang bercanggah dengan otak, tapi hang kena beriman. Dan utamanya benda-benda yang berkaitan dengan benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kena beriman. Tu Allah Ta'ala nak abang. Kekuasaan aku ni hebat. Aku baru tunjuk sikit dia ke hampa, selera. Aku baru hantar COVID ke hampa, berpecah. Baru hantar COVID, datang tak nampak dengan mata kasar, tak nampak. Lagi berpecah kita. Baru dihantar benda musibah yang mata ni tak nampak, mata kasar tak nampak. Dan bayang, tu baru benda yang tak nampak dengan mata pun selera. Tu yang ada semang kata hang kemas tu tak mana. Yang hang tak mau nak sembah aku ni bersebab. Hampa ni lemah. Hampa ni papa kedana, hampa ni miskin. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Yang kaya-raya ni Allah Maha Kaya. Kita miskin merempat. Nak belakang apa? Hang baru ada gelaran Datuk Seri, Tan Sri, YB apa semua. Hang nak sombong dah porak. Kemah tak mana hang kaya, tak mana kaya hang. Sebab tu kita hidup ni tuan-tuan, di atas bumi, di bawah langit. Apa dia yang Allah Ta'ala nak abang kita? Hidup atas bumi, berpijak atas bumi, berteduh di bawah langit. Apa dia Allah Ta'ala nak abang kita tuan-tuan? Bumi ada berapa lapis? Ada berapa lapis bumi? Kok kuat sikit tuan-tuan ni takut siapa? Kalau tak betul ke saya nak suruh berdiri atas kursi? Amboi dia takut sangat. Tu pun lambat lepas balik kampung nak bak 2 pucung. Baik saya pergi mengajak pula kolam nerang tu. Tak tanya boleh jawab. Ni tanya pun tak berhenti nak boleh jawab. Geng kolam nerang tak tanya. Marah awak malam ni tak tanya apa pun. Marah. Bumi ada berapa lapis? Betul ya lah tu. Langit ada berapa lapis? Apa yang Allah Ta'ala nak habak? Dia buat kita letak atas muka bumi. Tuan-tuan fikir yang tu pun tasawuf besar dah tuan-tuan ni. Fikir yang tu pun tuan-tuan cukup dah mengaji tasawuf ni. Kita besar tuan-tuan nak mengaji payah. Faham yang tu ya. Allah Ta'ala nak habak. Hidup ni jangan sombong. Hidup ni kena banyak bersyukur. Tu. Hang duduk atas bumi, hang kena banyak bersyukur. Hang duduk atas bawah langit, hang kena banyak tawaduk. Merendahkan diri. Jangan sombong. Jangan bongkak. Jangan rasa diri hebat. Kalau hang rasa hang tinggi, masih ada benda tinggi daripada hang. Masih ada langit di atas langit. Masih ada langit di atas langit. Jangan sombong. Hidup atas muka bumi.
Oh, aku kaya, berlambak orang kaya pada hang. Oh, aku alim, berlambak orang alim pada hang. Oh, aku berkuasa, masih ramai orang berkuasa pada hang. Jangan sombong. Faham? Jangan sombong. Ustaz, saya kaya Ustaz. Porah, kaya tengah mana? Kaya tengah mana hang? Oh, kereta saya Ustaz ada 12 biji. Semua hang berhutang, aku heran apa? Yang kaya hang kan bank. Betul tak? Rumah saya besar Ustaz. Hutang bank. Bank kaya hang. Jangan sombong. Hanya kereta besar, rumah besar, mana heran? Porah. Rumah hang besar mana? Besar mana rumah hang? Ada 2 marhalah daripada pintu depan sampai dapur. Ada 2 marhalah rumah hang. Ada 2 marhalah. Boleh buat jamak kafar tak? Tak ada kecil ya. Jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong. Orang yang sombong atas muka bumi ni orang yang paling bodoh. Sebab apa dia? Sombong dengan pinjaman. Sombong dengan pinjaman. Betul tak? Semua yang ada, kita yang punya ke Allah yang punya? Allah yang punya. Sombong apa benda yang Allah Ta'ala bagi? Jangan sombong. Masih ada langit di atas langit. Ustaz, ya saya, ya Allah, susah Ustaz. Kena bersyukur. Kalau hang rasa hang susah, masih ada orang yang lebih ramai susah daripada hang. Masih ada bumi di bawah bumi. Kena redha dan bersyukur. Betul Allah Ta'ala letak kita atas muka bumi. Kena faham. Betul orang suruh main mengaji. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Siap. Betul Allah Ta'ala jemput Nabi bertemu dengan dia. Ni, kita nak masuk Isra' Mi'raj. Malam ni saya nak cerita Isra' ya. Mi'raj tak sempat. Isra' pun tak ada habis. Tuan-tuan faham tak Isra' Mi'raj ni apa dia? Dia ada 2 perkataan. Yang pertama, Isra' yang tu perjalanan bumi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang tu dalam surah apa? Isra'. Tak ada peristiwa lain yang Allah Ta'ala rakam nama surah dalam Al-Quran. Tak ada. Kita masuk bulan Muharram, kita sambut hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya orang pucung malam ni, dalam Al-Quran ada tak yang dinamakan Suratul Hijrah? Ada ke tak? Ada ke tak? Tak ada. Ada orang nama surah dia tak tahu, bila sebut ayat dia kerti. Kita datang baca anggap Fatihah, dia kata minta maaf saya tak apa. Tak apa Fatihah, baca Alham. Alhamdulillah dia kata. Duk pucung tu, untuk budak tu, duk pucung. Dengar kata belah kirara mana tahu budak tu duduk. Ada macam ni tu. Tuan-tuan. Ada pula nama surah dia apa? Ayat dia tak apa. Nama surah dia apa? Ayat dia tak apa. Itu yang saya duk cerita tu, ustaz-ustaz lain pun ada duk kutip cerita tu juga. Yang 3 orang nak main nikah dengan anak tu imam. Kita dengar cerita tu. 3 orang pemuda ni dia duk kenal dengan anak tu imam. Anak tu imam ni pun muka dia irah-irah Katrina Kaif pun. Lawa belum bisa tengok. Saya ni kok belah Hindustan dengan Syria. Hak tu saya tak boleh piuh. Takat Melayu ni insya-Allah lah gutu-gutu hal lah. Saya dengan Arab Syria. Tuan-tuan saya tengok Arab Syria. Tengok bateri cah elok kan. Arab Syria belum. Arab Syria. Lawa belum. Saya kira tahap ni, kira kita ni pun jahat tuan-tuan. Tawah ke depan Kaabah, tengok Arab Syria perempuan tu lawa, sampai terlupa apa barang. Punya jahat tu. Tu tak ke depan Kaabah. Kira-kira duk tawah tu, bini tak pergi tahun tu. Sampai dekat rukun Yamani nak pergi Hajar Aswad tu kan, doa kita ucap Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya 'aziz ya ghafar rabbul alamin. Bismillah Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. Masuk round seterusnya, perak dia masuk. Perempuan Arab Syria. Masa tu tak ada emas-emas apa tak ada. Muka Allah. Tuklah mati kata yang ni kok hasanah fid dunya wal akhirah yang aku baca kan ni.
Jangan buat main Pak Long. Pi duduk sampai 2 minggu bini tak bawa, kacau Pak Long oi. Tengok pintu jamban pun nampak perempuan tau. Bahaya. Mula dah kata yang ni kok hasanah dunia wal akhirah. Dia main duduk ke tepi saya. Allah. Dengan mata nak kata warna biru. Allah lawa sungguh Pak Long oi. Lawa sungguh. Saya bawa jemaah. Duduk belakang. Ustaz laju sikit. Tak boleh. Kata jangan duduk kelang kabut nak buat ibadat. Mau laju aku potong tak jumpa dah yang ni. Dia baru masuk. 70 ringgit pula saya. 70 ringgit pula dia ikut. Baru kena arak Syria. Lawa sungguh maklum oi. Anak tu imam tu. Dia seakan-akan tu lawa. 3 pemuda ni duduk berkenan. Pergi jumpa tu imam ni, 3-3 ni. Tu imam kata haru hamba ni. Anak aku ni perempuan, bukan jantan yang boleh menikah mempat. Tak apa tu imam, kami dah buat persetujuan. Kami 3-3 ni, siapa dipilih pun kami takkan kecewa. Janji pilih di antara kami. Seorang kerja doktor, seorang kerja cikgu, seorang kerja engineer. Orang Kedah panggil engineer. Doktor, orang Kedah doktor. Orang tu ada bukan panggil doktor, doktor. Cikgu, engineer. 3 orang mai. Bawa macam-macam lah. Ada Honda Accord, ada HRV, ada Civic hitam. Pak Ua kau pakai Honda? Mai. Tu imam kata, hampa kerja apa, kereta apa, duit apa, aku tak kira. Aku nak bakal menantu aku ni boleh jadi imam kat anak aku. Sebab aku tu imam. Nak jadi imam, aku tak motif banyak. Aku nak tanya hampa ni, Quran apa-apa? 3-3 orang kata, insyaAllah. Aku test boleh tak? Boleh tu imam. Tu imam tanya, hang nombor 1. Hang nama apa? Saya tu imam. Ha. Nama saya Asri tu imam. Baca suratul Asr. Wal Asri. Pendek. Dia mentibai elok wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr sekalian. Tu imam tanya nombor 2, hang nama apa? Saya Yasin tu imam. Apa baca angkat surah Yasin? Hang nombor 2 duk baca, hang nombor 3 pecah belah lah. Ni kata anak tu imam, duk mengorat. Duk mengorat anak tu imam. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Allah Ta'ala rakam dalam surah tu 2. Yang pertama Isra' dalam suratul tuan-tuan nak tahu Isra' Mi'raj, baca suratul Isra'. Nak tahu bab Isra', cerita. Allah Ta'ala ayat pertama dia cerita dah. Peristiwa tu aku yang bawa dia berjalan, bukan dia berjalan. Muhammad tu bukan anak aku, dia hamba aku. Imam Ghazali hurai ayat pertama ni lengkap. Dia kata apa dia? Satu-satunya insan yang Allah Ta'ala mengaku secara jelas hamba adalah Nabi Muhammad. Lain pada tu, banyak yang hanya mengaku tapi Allah belum akui. Ustaz Usam, ya. Kamu hamba siapa? Hamba Allah. Bila Allah Ta'ala mengaku, ya Usam, hang hamba aku. Ada. Tu nama dia mengaku, tapi Allah tak akui. Nabi Muhammad, Allah mengakui. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Cerita bab Mi'raj dalam suratul Ma'arij. Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa dengar tak? Apa yang? Surah bisa dengar, ayat tak ada tahu. Allah Ta'ala cerita. Dia cerita tuan-tuan. Isra' Mi'raj. Surah Isra', surah Ma'arij. Boleh? Faham tak yang tu? Bab Mi'raj, kita tolak pergi tepi tu, panggil Ustaz Liman cerita. Saya tak dan. Masa ada setengah jam yang lagi. Sampai pukul 9 suku. Mereka kata Ustaz, cakap takat 9.15. Payment takat tu lah. Mau lebih tak ada tambahan apa. Nak wak lah gitu, nak marah pula. Saya, siapa yang duk call, yang duk berhubung dengan pembantu saya, siapa dia? Ada dia tanya, bab payment tak? Tak ada. Prinsip saya mudah, bagi ambil, tak bagi aku tunggu. Senang ya tuan-tuan, duk fikir apa. Tidak. Bukan tuan-tuan pekak, tak tahu saya mejoh mana. Tidak.
Duk cerita buat apa? Orang surau bukan bodoh. Oh ni tanya berapa ribu nak bayar amboi. Tak mana ngah ilmu hang nak bagi empat duk cah 2-3 ribu. Allah Ta'ala bagi hang sihat tu musak tuah lah. Betul tak? Agama bukan untuk diperdagang. Kita duk ceramah bukan duk cari makan terkedarah dengan ceramah ni. Jangan saya tak apa setuju dengan tuan-tuan duk panggil mahal-mahal bayar amboi. Kadang-kadang tuan-tuan jahat dia aja. 3,000 bayar. Tak apalah surau tuan-tuan duduk di pucung. Nu kena surau duduk di Pocan, Kedah tu. Ada Kedah nama Pocan. Ni mana ambil duit bayar 3,000. Tuan-tuan nak bayar 3,000 tu, tuan-tuan ambil 3,000 tu buat kenduri jamu anak jemaah lagi bagus. Panggil ustaz-ustaz sekitar Selangor ni. Kalau satu ustaz 300, 10 orang ustaz tuan-tuan boleh panggil mai. Hebat lagi pada ustaz seorang tu. Bak tuan-tuan nak bagi tu cerita lain. Kalau jenis duk tetap-tetap jangan duk panggil lah. Jangan duk panggil. Orang bubuh duit dalam tabung surau bukan nak suruh bayar ustaz ribu-ribu. Bak tu Imam Syafi'i kata sebelum jadi orang agama, sebelum jadi ulama, kena jadi jutawan dulu. Baru dia tak guna agama untuk diperdagangkan. Dia tak? Ni nak ceramah 2-3 ribu. Apa ilmu yang nak bagi? Duk nyanyi balik. Nak menyanyi, tak boleh penyanyi lah man. Yang lah. Dia jadi pening tu kan. Hak yang penyanyi nak jadi ustaz, yang ustaz nak jadi penyanyi. Ni rumah punca postadus ni. Cucuk nombor 3 dia pening habis manusia ni. Saya nak cerita tentang Isra' dulu tuan-tuan. Isra' perjalanan bumi. Hablum minan nas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada start masjid haram pergi ke masjid aqsa. Yang Allah Ta'ala duk tunjuk macam-macam tu waktu tu. Waktu tu Allah Ta'ala tunjuk. Saya tak mau cerita lah Nabi dibelah dada. Tak mau cerita. Mau cerita tu ceramah Isra' Mi'raj ni betul-betul tuan-tuan. Kena balik macam orang tua-tua dulu sebulan. Bulan Rejab tu baca dalam 1 Rejab sampai 27 Rejab. Khatam kitab Isra' Mi'raj. Baru nak faham. Ni sejam. Mana nak faham? Kita ambil. Dalam bahasa dia kata cuplikan daripada kisah-kisah tersebut. Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj itu simbolik kepada perjalanan setiap insan. Saya, tuan-tuan, maklum duduk belakang. Siapa Rasulullah? Hamba. Di bawah apa dia? Perjalanan. Berjalan nak pergi ke mana? Bertemu dengan sang pencipta, iaitu Allahu Akbar. Itulah perjalanan hidup kita. Kemana kita lah ni Pak Long? Berjalan nak balik bertemu dengan Allah. Bila nak bertemu dengan Allah, kena lewati satu proses, nama dia kematian. Semua nak mati ni. Semua nak mati ni. Sebab tu Allah yarham Datuk Ismail Qamus kata, ni semua calon-calon jenazah belakang. Tak payah tanya tanda. Ustaz, tanda kita nak mati tu ada? Dia tanya saya, ada. Alhamdulillah, tak boleh tak Ustaz cerita? Boleh. Saya nak tulis, boleh tak? Boleh. Okey Ustaz, tanda kita nak mati tu apa dia? Tanda kita nak mati bila mana kita hidup. Tu tanda kita nak mati. Saya dah tanya lah lidah pendek ke panjang? Bangkit, bagi-bagi. Panjang ke? Dia duk dengar, dia duk baca ustaz-ustaz kat dalam Facebook tu ramai. Hak mengaji tak tahu mana, duk pi ulas agama dalam Facebook ni. Tanda 20 hari lidah pendek. Bangkit-bagi. Panjang ke? Kira rayaan bagus lah. Dumai lah duk cerita ni. Ni telinga jatuh. Tak jatuh gini. Tuan-tuan, kalau telinga jatuh ni tanda mati. Geng Sarawak, Sabah ni mati belakang dah tuan-tuan ni. Alhamdulillah sihat dia lepas hidup tuan-tuan.
Betul tak? Ada buah apa tu? Gelang apa semua tu? Sihat, alhamdulillah. Kita yang tak jatuh ni mati dulu dah lepas kan? Ni pun ya Allah. Tak tahulah. Tak apalah, mereka nak bawa hujah tu bawa lah. Saya bukan nak menafikan apa, tak apalah. Cuma saya nak abang, tanda kita nak mati bila mana kita hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, satu saat pasti akan menemui kematian. Siapa tak mati? Tuan-tuan cuba abang kat saya. Siapa tak mati, tuan-tuan? Orang yang pergi korek kubur nak ke bumi orang mati, orang yang korek tu mati tak? Mati ke tak? Nak pergi tanam orang, dia pun mati. Yang duduk mandi jenazah, yang duduk mandi jenazah tu, orang yang duduk mandi tu mati ke tak? Mati. Yang duduk kapan jenazah tu mati ke tak? Mati. Tok imam yang sembahyang mayat, tu imam tu mati tak? Mati. Baik. Ada bawa van jenazah tu mati tak? Dia ada bagi cadangan, kita beli bel payah pula kot. Sedap ke nak bawa. Minta maaf lah tuan-tuan. Tak apalah nak beli-beli, ni pandangan saya. Ni pandangan saya. Tak payahlah habis duit masjid dan surau. Duk beli van jenazah mewah-mewah. Mayat tak pernah komplain pun tuan-tuan. Zoba mampuih pun mayat tak pernah kata apa. Zoba mati, keras kedegung. Ada mayat kata, slow gini ni, lengok belakang-belakang. Tak ada. Hang bawa sampai. Banyak lagi kegunaan duit masjid tu tuan-tuan. Kalau orang beli wakaf, tu cerita lain. Dia main dekat surau kita. Surau ni ada van jenazah tak? Tak ada. Saya cukup setuju, tak ada. Pinjam lah. Bukan orang nak mati hari-hari. Melainkan satu jutawan kata, saya duk rasa saya pun jantung pun banyak tersumbat dah. Nak buat persiapan lah saya pun. Betul ada apa ada tu? Duk ingat nak bagi bel payah sebiji kot buat van jenazah. Kalau saya mati saya nak naik tu lah. Saya hidup pun makan bel payah. Ambil lah. Nak pergi perhabis duit masjid, duit surau, tak payah lah tuan-tuan. Tuan-tuan guna duit tu pergi basmi kepada kemiskinan. Bantu orang susah. Tambah program ilmu. Betul ke tak? Daripada beli van jenazah ke Alphard. Allah. Allah. Kadang-kadang saya duk kata lah tuan-tuan. Perut lagi saya cakap marah. 3 masjid, 2 masjid, 1 van jenazah pun cukup. Bukan orang nak mati hari-hari. Mungkin setahun 2-3 kali ikut belaga tarikh mati. Kita share 3 buah masjid, 1 van. Tak boleh ke tuan-tuan? Ni kita dah lah kutip duit. Sebab saya nak beli van. Duk umum hari Jumaat. Saya selaku pengerusi kepada masjid ini ingin mengumumkan bahawa masjid kita sedang mencari dana untuk beli van jenazah. Dia bagi anak-anak Korea yang rasa nak mati, bubuhlah duit dalam tabung tu. Kalau mati masa-masa ni, celah-celah ni, tak ada van lah nak hantar tuan-tuan pergi kubur, kita bawa naik motor lah tuan-tuan nak. Geng anak Korea tu takut orang hirung mereka pergi ke kubur bawa naik motor. Bubuh duit penuh. Van jenazah ni tak perlulah Toyota Alphard. Tuan-tuan nak berlawan dengan pok-pok Kristian, pok-pok Buddha ni duduk pakai bawa Alphard. Untuk apa tuan-tuan ni? Melainkanlah bank rakyat nak bagi lagu tu. Saya tak apa setuju ngat. Kalau nak beli buat van untuk masjid, tak payah van jenazah. Time orang nak mati buka kosian bubuh jenazah. Time orang tak mati van tu boleh guna untuk anak Korea. Ni dia tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kampung tu makcik tu duduk sakit dada. Nak pergi hospital tak ada apa. Tak ada bawa van jenazah nak bawa dia. Tobat tak naik malam tu. Tak apa, mati pun tak apa. Ni van jenazah bawa pergi hospital Putrajaya tuan. Kona kat buat kecemasan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu oren duk menyala. Tetap buka pintu belakang makcik tu dia jalan. Lari nes-nes tu. Ni saya nak abang tak payahlah. Kita ni nak mati Pak Long. Semua orang akan mati. Yang bawa van jenazah tu pun mati. Pak Long oi,
malaikat yang duk cabut nyawa kita tu pun, sampai satu masa dan saat, dia pun akan mati. Sebab tu tuan-tuan jangan duk tikai nak mati apa. Yang tuan-tuan kena tanya, cukup tak persiapan kita nak bawa balik bertemu dengan Allah? Itu yang kena tikai, bukan duk tanya mati. Tanda-tanda, semua tanda berada dah. Rambut dulu hitam lah putih, tanda lah tu. Janggut dulu hitam lah putih, tanda lah tu. Tak berapa hari 3 helai kain putih nak balut badan. Mata dulu tak pakai spek, nampak lah kena bawa spek, tanda lah tu. Dah main peringkat umur, pandangan dunia jangan duk pandang sangat. Betul tak? Tak bawa spek, nampak bini orang lagu bini kita, kacau. Main surah tak bawa spek, main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Yang maklum tu pun duk kagas melagang motor tu, kita tak bawa spek. Sampai rumah bawa spek, ni bini mana pula dah ni kan. Tak, motor pergi hantar balik kat surau. Kita bawa spek lah tu. Kita akan mati tuan-tuan. Perjalanan Nabi nak bertemu dengan Allah ditemani oleh siapa? Ditemani oleh siapa? Sayyidina Jibril alaihis salam. Siapa Jibril? Malaikat. Siapa Jibril? Penghulu kepada malaikat. Siapa Jibril? Hamba Allah. Siapa Jibril? Cukup lah kami habaq semua dah kan. Jibril adalah guru kepada baginda sallallahu alaihi. Apa yang Allah Ta'ala nak habaq? Poin yang seterusnya, perjalanan hampa nak balik bertemu dengan aku akan selamat bila mana perjalanan hampa dibimbing oleh seorang guru. Yang tu yang dipanggil sebagai murabbi. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guru yang membimbing kita, yang membawa kita ke jalan yang benar, nescaya kita takkan kenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya. Kita nak ikut jalan para nabi, kita nak ikut jalan para rasul. Bagaimana kita nak tahu itu jalan para nabi? Bagaimana kita nak tahu itu jalan para rasul kalau guru tidak tunjuk itu jalannya? Cuba tengok Nabi dalam perjalanan. Allah Ta'ala tunjuk macam-macam. Yang tunjuk Allah, yang tengok Rasulullah. Tapi Nabi gagal memahami kalau Jibril tak terang. Betul ke tak? Tu Nabi. Siapa kita yang nak direct faham maksud Allah? Nabi tanya Jibril, ni siapa dia? Ni perempuan tua yang berhias. Allah Ta'ala tunjuk. Jibril kata, inilah dunia. Tu Nabi, tuan-tuan. Allah Ta'ala tunjuk dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi tak dapat faham. Kalau Jibril tak terang. Nak habaq apa dia? Kita kena berdamping dengan guru. Yang ni pun letih juga nak jawab. Ni puak-puak WWE ni. Payahlah tuan-tuan. Apa dia Ustaz Hang ni payah semua aku nak terang. Semua nak kena habaq terang-terang. Tak faham Ustaz WWE? Nak sebut ke tak? Sebut lah Wahabi. Dia bukan kita nak hina siapa tuan-tuan. Bukan kita nak hina siapa. Wahabi itu bukan mazhab. Wahabi itu bukan Rozaimi. Tuan-tuan boleh sebut Wahabi. Mazhab. Wahabi itu Rozaimi. Yang tu sebahagian kecil. Kita bukan memusuhi individu. Oh, kita nak direct pegang dengan Nabi. Saya nak tanya tuan-tuan. Zaman Rasulullah ada mazhab-mazhab tak? Itu soalan bodoh. Mazhab ni nak memahami apa yang Nabi apa. Zaman Nabi nak ada mazhab siapa? Zaman sahabat nak ada mazhab siapa? Ni zaman kita yang memerlukan kepada mazhab. Apa yang kita memerlukan kepada mazhab? Sebab nak memastikan jalan yang imam-imam mazhab tunjuk ni tuan-tuan. Jalan yang Nabi lalu. Faham ke tak ni?
Kita bukan nak menyerang, kita nak menerang. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan, Wahabi ni bukan kerana mazhab. Wahabi bukan kerana mufti Perleh. Wahabi bukan kerana Rora. Apa Kora, apa tu bukan dia. Kita bukan, apa nama dia? Rora kan? Rora. Silap sebut Kora, tarik balik. Yang kita nak lawan, yang kita nak bercanggah, pemikiran, pemahaman, bukan individu. Oh, kita tak payah imam mazhab apa semua. Tuan-tuan, oh kita kena faham, kita baca kitab. Baca kitab pun tak faham. Betul duduk main terang. Sebab tu Nabi naik ke langit malam tu tuan-tuan. Sebab tu Allah, kita kata duduk di langit, nak kelawan. Ar-Rahman ala arsy istawa. Ayat jelas. Betul lah jelas. Kena tengok ulama bahas dan tafsir ayat tu kok mana. Baca kitab. Ni kita duk baca kitab ni tuan-tuan. Ni kitab Daud Fatoni tuan-tuan. Kitab Daud Fatoni. Nak buka dalam YouTube. Ni Daud Fatoni. Ada tak? Ha, tu ayat acak tu duduk tu. Ni Daud Fatoni. Kenal Daud Fatoni? Siapa tak kenal Daud Fatoni, pergi mengaji balik. Kitab ni karangan Daud Fatoni. Hang baca kitab Syekh Daud, tapi hang faham cara Wahabi, itu masalah. Sekeru lori, pergi duduk pasang kat motor, tobat tak masuk tuan-tuan. Kita baca kitab ulama madhab Imam Syafi'i. Kena faham cara Imam Syafi'i. Jangan baca kitab madhab Syafi'i. Faham cara Wahabi. Dan makruh lagi bid'ah. Ini dia kata makruh lagi bid'ah tuan-tuan. Yang kata ni bukan saya, Daud Fatoni. Yang kata ni Daud Fatoni. Bak kenuri arwah. Dia kata Syekh Daud Fatoni kata makruh lagi bid'ah. Kita nak tanya benarkah Syekh Daud maksud lagu tu? Ataupun hampa baca kitab tu hampa tak bertalaqi dengan guru-guru yang mengaji di Fatoni? Saya ni bukan orang yang mengaji tinggi tuan-tuan. Saya ni betul-betul cak ayam lah. Kalau bateri pun bukan Energizer ni. Bateri Sony ciplak lah. 4 biji RM2 3 kupang. Bukan saya ada ilmu. Tapi bila saya tak faham, saya tanya guru. Ni waktu nak habis dah, sikit lagi boleh kot. Betul? Ha, ni tengah duk bara ni. Nak kalau berhenti tak tahu bila pula nak mai. Dengar kata pilihan raya bulan 6, bulan 7 atau bulan 8. Lepas tu saya Menteri Kesihatan. Saya tak boleh mai dah tuan-tuan. Mai pun saya katanya cucuk poster dah lagi. Ha? Saya minta mai 9.30 boleh tak? Boleh lah. Nak balik bukan tuan-tuan nak kaluk apa. Saya rumah di Kedah pun tak takut balik. Tuan-tuan kata Allah. Mau sembang lalu sunnah. Ngaji lewat sikit dia kata jangan lama kebah habis. Yang mana paklong-paklong ini yang kebah tak apa dah nak mangkit pergi keluar pun tak ada masalah. Ni mudah-mudah duduk. Dia main satu pegang umur ni dia kebas. Saya duduk ngajak di kampung. Kalau saya ngajak dengan lebih sejam dengan kebas habis. Kami lah encik manis yang lebih. Lebih duduk tak nak kat sini lah. Kebas habis. Hari tu saya mengajak tak kena tak jumpa stesen nak berhenti. Terlejak sejam 20. Ada Pak Long tu mangkit dia nak kebas saya pergi pegang. Saya kata habis kebas Pak Long sampai betul-betul. Betul apa kebas sampai keteluk ni dia kata ni. Ni lagi pergi kencing pun tak tahu kencing kedak ni. Ni saya nak ulas sikit. Benarkah Syekh Daud Fatoni kata kenuri tahlil arwah tu bid'ah? Makruh. Kamu baca kitab Imam Syafi'i, kena faham cara Imam Syafi'i. Bagaimana pembahagian makruh dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana pembahasan atau pembahagian bid'ah dalam mazhab Syafi'i. Ni duk kira baca zahir ayat. Baca hadis Nabi cerita tentang wajah Allah. Allah ada wajah tuan-tuan. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Tapi tak macam kita lah. Sebab tu wajah Allah.
Bahaya tuan-tuan. Ini akidah tajsim. Tashbih. Yadullah. Oh, Allah Ta'ala ada tangan macam kita ada jari. Hai! Tak boleh faham macam tu. Sebab tu ulama' kata siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, rosak akidah dia. Nak letak mana tuan-tuan? Mumasalatuhu lil hawadis. Tu sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang tak boleh duduk ke Allah. Menyerupai makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah duduk bersemayam atas arasy. Bukan kita kata Allah habaq. Allah nak habaq cara lain, hampir faham kot lain. Sebab tu kita memerlukan ulama menghuraikan. Tuan-tuan, kalau kita semua benda kita nak faham secara zahir, mampu kita belum? Dulu kita pergi mengaji di sekolah. Sekolah rendah dulu, sekolah menengah. Cikgu kata ni, cikgu disiplin. Para pelajar sekalian, di antara disiplin yang kamu mesti praktikkan di sekolah, apabila pakaian kamu, mestilah kamu memakai baju dimasukkan ke dalam seluar. Nak faham ke mana tuan-tuan? Baju kena buat dalam seluar. Kalau cikgu-cikgu di Kedah, baju kena buat dalam seluar. Kita ahlu sunnah wal jamaah yang mengikut jalan Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita tak berapa nak faham. Kita pergi tanya cikgu tu, maksud sebenar perkataan cikgu. Cikgu nak tanya, ada apa? Tadi cikgu kata baju buah dalam seluar tu nak buah macam mana dah? Hang pakai baju yang dia punya bawah tu, hang kena buah dalam seluar. Kalau bahasa lah dia panggil apa? Tu bahasa pucung. Oh, baru kami faham. Budak seorang lagi tu Wahabi. Dia pergi faham saya. Dia buka baju semua, dia pergi sumbat masuk dalam seluar. Kau depan tu dia punya agama. Cikgu kata hang ni telur burun ke apa lah. Dia kata baju. Lah bodoh awak yang ambil baju. Cikgu kata ambil baju dalam seluar. Faham tak contoh saya nak abang? Jangan duk faham cara zahir. Boleh faham? Balik kampung raya atau balik kampung Mula Puasa. Balik pak kita kata makan nasi lagi. Tak makan lagi apa? Habis ambil periuk makan. Pak kita duduk belah tokai. Tahu tokai? Tahu tokai? Tak tahu dekat dengan Shanghai. Belah Penang. Duduk belah tokai orang Kedah. Dekat ni saya bagi tahu orang Kedah. Hang kan tadi? Tak kan. Pergi ambil periuk makan. Tak nak faham kot mana. Wahabi dia ambil periuk dia pergi rokok. Dia nak faham zahir semua. Semua nak faham zahir. Duk rokok tu. Mak keluar dari Allah, weh, awak bodoh ni lah. Yang duk makan abah so makan periuk lah. Tak pasal-pasal mak dengan abah kita duk gaduh kita. Ya abang pun dah suruh anak duk rokok periuk tu, dia rosak periuk tu dah lah baru beli. Bila aku suruh makan periuk, tu dia kata. Yang makan periuk tak. Abah kata ambil periuk makan. Allah lah. Hang ni aku perasan cucuk booster ni yang teruk bodoh ni. Aku habang ambil periuk makan. Nak suruh hang ambil nasi buh dalam pinggan. Buka periuk lauk buh dalam pinggan. Ramai-ramai buh dalam mulut. Bukan aku duk suruh hang rekah periuk tu. Tak, kita tak mau ikut mazhab, kita zahir. Itu contoh yang paling mudah nak bagi orang awam faham. Kalau tuan-tuan baca zahir, tuan-tuan nak faham cara zahir.
Bila baca wajah Allah, bila baca tangan Allah, Allah ada wajah, Allah ada tangan macam kita. Sesat tuan-tuan. Akidah tu akidah yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni kita duduk di Selangor, aliran kita mestilah Asy'ariyah, aliran kita mestilah Maturidiyah. Ikut. Batu yang kita duduk mengaji tentang sifat 20, tak mau menyeleweng macam mereka. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah duduk atas aras. Bersemanyam ni duduk menjadi atas kursi ini. Dan Allah Ta'ala ada kursi, tuan-tuan. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Allah duduk atas kursi. Hui. Salah tu, tuan-tuan. Saya nak terang macam ni ya. Aras tu apa dia? Aras tu apa dia? Aras tu apa dia? Makhluk Allah. Siapa cipta aras? Siapa cipta aras? Allah. Okey. Ini nama dia. Ini nama dia gelah. Gelah cawan. Kau suka? Janji tuan-tuan sebut. Ini nama dia. Pirin. Pirin ni tuan-tuan tempat untuk letak cawan. Letak gelah ni, betul tak? Bila gelah ni duduk atas pirin, gelah dengan pirin mana besar? Pirin besar. Betul tak? Pirin besar. Bolehkah gelah lebih besar pada pirin, dia nak duduk? Benda yang nak diduduki mestilah lebih besar daripada benda yang nak duduk. Betul? Nak? Pirin lebih besar daripada gelah. Sebab gelah nak duduk atas pirin. Allah nak duduk atas aras. Aras dengan Allah sebab besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak pergi duduk atas aras. Maknanya kamu nak kata aras lebih besar daripada Allah. Sesat ke tak? Allah nak duduk atas aras. Maknanya Allah berhajat kepada aras. Makna Allah berhajat kepada makhluk dia. Sebab dia nak kena duduk. Mana dia yang dikatakan Wallahu ghaniyun. Dia maha kaya. Dia tak berhajat. Dia tak memerlukan kepada sesiapa. Sebab tu mengaji, tuan-tuan, kena mengaji betul-betul mengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Bukannya Ahlus Sunnah wal Jamaah scam. Scam ni banyaklah, tuan-tuan. Bukan dekat duk minta duit kat kita. Scam daripada sudut akidah. Ni saya cakap ni depan nak hantam saya. Hantam pi. Saya ni nak abang kat tuan-tuan. Orang kod dia panggil Mangli lah. Tahu Mangli? Nak kata apa? Kata. Berani main depan aku. Berani main kata depan aku. Aku tak seplak saat tu. Allah mau takat nak telefon tengah malam. Allah. Depa ingat kita siapa? Nak gempak kita. Aku tak gempak hang saat tu. Silap hari bulan lah cik. Oi, bakal Menteri Kesihatan ni. Jangan lupa main lah. Dulu saya nak jadi Menteri Pertahanan. Dia lu nak dengar ceramah. Bila saya duk tengok lambat kaya Menteri Pertahanan jadi Menteri Kesihatan, jual vaksin kaya sikit. Tambah 2 dos lagi. Kaya merana. Kena faham cara betul ya tuan-tuan. Oh, tak boleh kita baca ni, kita Allah Ta'ala yang kata dia duduk atas aras. Tak boleh. Saya kata tadi, bila hang baca ayat Quran, ada ayat yang kena serah maksudnya kepada Allah. Ataupun tengok bagaimana penerangan, bagaimana tafsiran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jangan baca Quran, baca tafsir ikut ulama Wahabi. Jangan baca Quran, tafsir ikut ulama liberal. Jangan baca Quran, tafsir ikut ulama Syiah. Sama lah duk baca kitab. Oh, tak, yang kata ni, kitab dalam kitab Al-Um. Yang kata ni, Imam Syafi'i. Allah. Hang baca Al-Um, Al-Um mana? Al-Um mana hang baca? Nak baca kitab Al-Um, hak cucu tu hang tak faham baca. Hang nak baca kitab besar. Hang main ni. Lah hang buka kitab yang kena, hang baca hang urai ngak dengar. Saya ni tak boleh ya. Ini tak apa nak faham. Ya kena pun hang tak faham. Hang nak pergi baca Al-Um. Baca kitab Matla'ul Badrain tengok nak faham. Matla'ul Badrain. Maka tertanggung atasnya. Nya mana tu? Duk cari nya tu pun 3 malam tak jumpa. Oh baca Al-Um, Al-Um, Al-Um. Baca takat kitab terjemahan. Allah. Yang terjemah kitab Al-Um tu Wahabi. Hang baca faham cara Wahabi. Kalau yang terjemah kitab Al-Um tu Syiah, hang baca faham cara Syiah. Yang terjemah Al-Um tu liberal, hang baca faham cara liberal. Baca teks asal. Yang syarah mesti ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Baca kitab tasawuf. Kitab tasawuf yang disyarah oleh Wahabi. Jangan. Ni saya tak kata kat siapa tuan-tuan nak. Kita bukan berdepan dengan individu, tetapi pemikiran. Jangan. Lepas tu saya kata, tuan-tuan, jangan duk baca zahir, baca lagu tu zahir. Lingkup. Ni yang jadi lagu duk ada ni. Ni lagu ni. Lagu ni. Ada ramai lagu ni. Boh depan tu Profesor Mak dia, Pak dia, Tok dia, Tok Wan dia, apa kemai? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Lingkup umat, tuan-tuan. Lingkup. Sebab tu yang kita duk bergaduh sekarang ni, tuan-tuan. Bergaduh. Tak habis-habis. Kerana apa sarjak bergaduh. Kerana apa tahlil bergaduh. Kerana kenduri arwah bergaduh. Kerana Yasin malam Jumaat bergaduh. Kerana qunut subuh bergaduh. Kerana booster bergaduh. Bergaduh lah ni. Umat Rasulullah ni, tuan-tuan, lah ni jadi seperti daun kering. Tahu daun kering? Mudah dikutip, senang disusun, sukar diikat, mudah dibakar. Tu daun kering. Apa dia falsafah daun kering? Mudah dikutip, senang disusun, sukar diikat, mudah dibakar. Tu je nasib umat Nabi lah ni. Nak cari ramai, nak himpun senang, nak satukan payah, nak pecahkan terlalu mudah. Ni Isra' Mi'raj abang. Kena cari guru yang kamu berdamping. Guru tu pula kena cari guru yang benar-benar mengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni tuan-tuan, syukur negara kita Allah Ta'ala hantar para habaib cukup ramai. Habib-habib ni tuan-tuan. Allah Ta'ala hantar ulama cukup ramai. Tok-tok guru pondok cukup ramai. Ustaz-ustaz cukup ramai. Ikutlah tuan-tuan. Jangan duk cari, jangan duk ikut golongan pemecah belah. Kerana logo capal dekat lebay. Oh. Ini syirik. Saya ni penat tuan-tuan nak jawab ni. Logo capal. Saya malah nak jawab bila jawab kasar. Saya tahu saya kasar. Ada hari tu saya mengajak di satu surau di Kedah. Dia tanya soalan tu. Dia kata, Ustaz ni duk pakai logo-logo capal ni macam mana ni? Dia tanya dia logo capal lah siapa dah. Dulah capal Rasulullah. Capal Rasulullah tak apa, bukan capal Tok Wan Hang. Tahu capal Tok Wan Hang tak boleh. Logo capal. Bid'ah. Syirik. Allah. Tu yang hendak pakai pula tu kopiah tu logo Jabatan Mufti. Negeri not. Boleh pula tak bid'ah pula.
Ha, tuan-tuan. Hei, letih. Nak jawab yang ni pun letih, tuan-tuan. Berkelain ni serba budak-budak. Lepas tu, ni bid'ah. Ni bid'ah. Ni bid'ah. Ni bid'ah. Kami mengikut sunnah Rasulullah. Ni bid'ah. Ni bid'ah. Dia kata penegak sunnah. Tapi perangai hang lagu pemunah. Penegak sunnah. Kena buat cara sunnah. Jangan nama penegak sunnah mengikut aliran pemusnah. Tak mau. Dia yang ni bid'ah. Hang ingat aja kita ni duk tangkap orang ni 4 masuk dalam neraka. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Saya tak mau, tuan-tuan ni. Saya tak mau. Surau tuan-tuan ni mesti cari ustaz-ustaz yang menyatu padukan umat. Bukan ustaz-ustaz yang memecah belahkan umat. Stop! Tuan-tuan duk bergaduh kerana kunut subuh. Nak baca-baca. Tak mau baca, terpulang. Nak bergaduh pasal apa? Saya mengaji di luar, ustaz. Bila saya mengaji di luar, saya mengaji, tok guru kata, saya kata, subuh tak ada kunut. Ngaji, nak faham-faham. Tapi bila hang balik duduk dalam negeri ni, kena ikut lagu mana termaktub dalam undang-undang tubuh negeri ni. Kena follow jabatan mufti negeri ni. Kena follow jabatan agama negeri ni. Hang ngaji luar mazhab Hanafi, balik duduk dalam Malaysia, mazhab Syafi'i, raih yang ni. Jangan duduk ajak, sakit pecah. Faham? Kita duduk di Malaysia berpegang pada mazhab Imam Syafi'i. Ada kita pergi Mekah duduk bid'ah. Ni tak betul, Tok Imam Jarrah ni bid'ah belaka. Tak ada. Ada kita pergi mayang lepas subuh tak ada kunut. Kita duduk pergi berjumpa Tok Imam ni. Hai Imam, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalah. Puh penampak tak ada habis hari tu. Tak ni saya mula hangat ni. Ada kita duduk pergi kacau cara Saudi duduk beribadat. Cara lepas buatlah tu negara hampa. Cara hampa. Ni kita ni tuan-tuan cukup bertoleransi. Kita ni cukup bertoleransi. Jangan duk mecah belah umat Nabi SAW. Jangan jadi penegak sunnah yang scam. Lah ni banyak scammer penegak sunnah ni tuan-tuan. Tak ada, saya bercakap, saya tak, ni lepas nak buat apa buatlah tuan-tuan ni. Nak reaction saya punya ceramah, silakan. Nak fitnah, silakan. Orang Kedah kata dah kematu lah. Dekat nak mati, ada aku kisah. Sima level. Saya pun berasa nak pergi bertalaki dengan diva AA ni. Saya minta nak bayar gaji kat dia, hang maki. Lepas duk maki aku, hang maki. Aku pun takkan nak jawab kot. Sima level. Duit berkepuk-kepuk. Saya tak larat dengan pok-pok ni saya. Sebab tu saya kata saya tak larat lah nak jawab ni kerana terpaksa jawab, tuan-tuan tahu tak? Bukan saya mau layan dah, habis masa tuan-tuan. Duk layan ni habis masa. Habis masa layan ni pun ni. Cuma terpaksa terang nak bagi orang awam faham. Dan saya harap dengan keindahan surah tuan-tuan, jangan cemarkan surah tuan-tuan ni dengan ustaz-ustaz pemecah belah ni. Boleh ke tak? Boleh berjanji ke tak? Tuan-tuan carilah ustaz-ustaz Ahlussunnah yang menyatu padukan. Kita umat Nabi kena cari titik pertemuan. Elakkan cari titik perbezaan. Nak balik jumpa dengan Nabi, Nabi nak bangga ke tengok kita tuan-tuan? Tuan-tuan ingat Nabi nak bangga ke tengok kita? Dah mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cari guru. Nabi berdamping dengan guru dia, Jibril alaihissalam. Bila Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi, Nabi tak berapa gagal untuk memahami. Nabi rujuk kepada guru dia. Sebab tu ulama kata dulu tuan-tuan, seandainya aku melihat Rasulullah mengambil jalan kanan,
Sahabat dan ulama mengambil jalan kiri, aku akan ikut jalan kiri. Sebab apa dia? Takut-takut ilmu yang ada pada aku gagal nak memahami maksud sebenar yang nak disampaikan oleh Nabi. Bila ada ustaz tu abang lagu tu, dia kata, ni lah ustaz yang nak ajak kita jangan ikut Rasulullah, ikut tu guru. Bukan lagu tu. Takut Nabi nak abang kot tu, kita faham kot ni. Darah ulama' duk terang dalam kitab tu, faham kot lain. Ulama' abang kiri yang ikut kanan. Darah faham terang. Ambil periuk makan, tu abang tak faham. Agak periuk tu. Tikuih pening. Tikuih kata aku pun tak nak agak besi. Ni memang dewa pada tikuih lagi. Cari guru tuan-tuan. Nabi berjalan. Lalu Allah Ta'ala tunjuk dekat Nabi beberapa gambaran. Yang tu tak sempat dah malam ni. Cukuplah. Sebab tu saya kata nak ulas ni panjang. Cuma saya ulas dekat tu dulu. Gambaran-gambaran yang Nabi nampak. Ada 4 seruan dan sebagainya. Yang tu saya tak sempat nak ulas malam ni lah tuan-tuan. Yang ni pun saya kata cukup dah. Mau tuan-tuan faham yang ni pun clear dah. Takut tak faham eh. Balik rumah bini tanya, abang ustaz cerita apa? Sedap. Suara lantang elok. Dia cerita apa bang? Dia cerita banyak benda. Dia kata apa? Dia kata kat Wahabi. Hak tu yang dia tahu tuan-tuan. Hak ni tak tahu apa. Problem tuan-tuan. Kacau kalau tuan-tuan faham dekat tu ya, kacau. Kacau. Ini banyak benda yang saya cakap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baiklah pada tuan-tuan. Tuan-tuan, kita berada pada saat yang getir. Tuan-tuan tahu kan kita duduk ni pada saat yang getir. Dunia di akhir. Dipanggil sebagai akhir zaman. Akhir zaman ni Nabi habaq kat kita macam-macam fitnah tuan-tuan. Macam-macam fitnah tuan-tuan akan hadapan. Dan sampai satu tahap tuan-tuan tak tahu yang mana yang salah. Yang mana hak, yang mana batil. Yang mana benar, yang mana palsu. Ini tuan-tuan akan berhadapan. Dan sekarang kita sedang berhadapan benda tu. Nabi habaq akhir zaman, tuan-tuan nak percaya kepada siapa ni tak tahu. Akan timbul ulama-ulama palsu. Yang memakai pakaian agama untuk kesenangan dunia. Betul tak? Hak Nabi umpamakan seperti serigala. Membaham mangsa. Bubuh pakaian agama, nampak lagu warak, tapi hatinya subhanallah. Sembang depan kita tuan-tuan, saya ni tak tahu apa tuan-tuan, saya ni bodoh tuan-tuan, saya ni tak kerti apa tuan-tuan, saya ni jahil tuan-tuan, saya ni tak tahu tuan-tuan, Allah saya ni bodoh tuan-tuan, saya ni bodoh. Tapi subhanallah, lain perwatakan di luarnya. Tuan-tuan, akhir zaman, Ustaz apa dah? Hamadi ke apa yang cerita Nur tu? Itulah yang akan lahir akhir zaman. Tuan-tuan tak tahu dah tuan-tuan nak berhadapan dengan siapa. Masa tu tuan-tuan carilah ulama yang mementingkan akhirat masa tu tuan-tuan. Tuan-tuan carilah ulama yang tidak takut nak menegakkan kebenaran waktu tu. Saat akhir zaman, ramai syaitan-syaitan bisu yang ada di hadapan kita. Melihat kemungkaran, tak berani nak menegakkan yang benar. Ini saatnya. Sebab tu tuan-tuan pun pening. Ini benda yang kita perlu berhadapan tuan-tuan. Benda yang tak pernah kita terfikir dulu, sekarang kita boleh tengok depan mata. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Nak buat kemungkaran tidak ada halangan. Bahkan dipermudahkan. Sebaliknya nak buat ibadat dan nak buat tuntutan Allah, macam-macam halangan. Tuan-tuan tak nak terfikir benda ni. Ada orang yang faham hukum tapi berdiam. Nabi dah bagi tahu, kita sedang berhadapan.
Sebab tu saya sangat sedih sekarang tuan-tuan bila saya tengok ramai ulama-ulama yang Allah Ta'ala jemput buat balik. Ramai ulama-ulama Allah Ta'ala panggil seorang, Allah Ta'ala jemput seorang, Allah Ta'ala jemput seorang, Allah Ta'ala jemput seorang, Allah Ta'ala jemput seorang. Tinggal tak banyak dah tuan-tuan ulama-ulama yang nak membimbing kita di akhir zaman ni. Tak ramai dah tuan-tuan ulama yang nak membimbing kita di akhir zaman ni tuan-tuan. Tak ramai dah orang yang nak bercakap yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Tuan-tuan doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita tuan-tuan. Demi Allah saya cakap, saya cukup takut tuan-tuan, saya cukup takut tengok lah ni. Tu orang tanya saya, ustaz, kami tengok ustaz lantang, kami tengok ustaz berani, kami tengok ustaz macam tak takut. Ustaz takut tak? Saya nak abang ke tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya takut ke tak? Saya takut. Saya takut bulan puasa ni tuan-tuan buka puasa dengan bini dengan anak. Saya buka puasa dengan warden penjara. Saya takut. Tuan-tuan ingat saya duk cakap ni, saya tak ada apa-apa risiko yang perlu saya tanggung. Saya banyak risiko yang saya perlu tanggung. Memang prinsip saya dari dulu lagi tuan-tuan. Saya akan cakap benda yang betul ya. Tapi yang saya takut lagi tuan-tuan, saya takut kalau saya tak cakap benda yang betul saatlah saya mati celah-celah ni. Saya cukup takut benda ni tuan-tuan, saya cukup takut. Saya tengok benda ni tak betul dan saya Allah Ta'ala bagi kepada saya tak ada kuasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya tak ada itu. Saya bukan orang politik, saya bukan ada jawatan apa dalam politik tuan-tuan. Tak ada apa. Tak ada apa, nothing. Bukan kata di peringkat pusat, peringkat cawangan pun tak ada apa, kosong. Saya bukan siapa-siapa dalam bidang politik. Saya tak ada, yang ni saya tak ada. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Saya ada nombor 2. Allah Ta'ala tak anugerahkan kepada saya kuasa. Allah Ta'ala tak pilih saya sebagai pemimpin, tapi Allah Ta'ala pilih saya sebagai penceramah. Saya bukan pendakwah. Tahap pendakwah, apatah lagi tahap ulama, bukan tahap saya. Saya hanya juru bicara agama. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada saya bercakap, orang dengar. Yang ni saya, sebab saya pun tak tahu sampai bila saya nak hidup tuan-tuan. Allah Ta'ala akan tanya saat saudara hang dizalimi, apa yang hang buat? Aku diam ya Allah. Saat orang dihalang untuk beribadah, apa yang hang buat? Aku tak buat apa ya Allah. Saya nak jawab apa depan Allah tuan-tuan? Saya nak jawab apa depan Allah tuan-tuan? Sebab tu yang saya bercakap. Bukan kerana saya berani, bukan kerana saya hebat. Saya bercakap kerana saya takut saya nak kena jawab di depan Allah. Kalau saya nak jawab depan orang, saya boleh jawab. Jawab. Naik mahkamah, saya jawab depan hakim. Saya lantik peguam cakap. Mau malah-malah sangat, ingat-ingat, okey tak apa dah saya dengan ini, mohon maaf atas keterlanjuran. Selesai tuan-tuan. Tapi depan Allah saya boleh abang ke tu? Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, jangan takut nak cakap benar-benar. Cakaplah benar-benar tuan-tuan. Kita nak berhadapan dengan manusia, bukan dengan orang. Tapi nak balik nanti, nak berhadapan dengan Allah. Di akhirat kita nak berhadapan di depan Allah. Ni akhir zaman. Kena buang dah sifat takut macam-macam ni. Takut yang kita kena letak, takut tak sempat nak berjuang agama, nak perjuangkan agama, kita balik bertemu dengan Allah. Saya duk minta setiap kali lepas sembahyang, ya Allah, tak mau bagi benda lain pun tak apalah. Tak bagi kekayaan, tak bagi kesenangan, tak apalah. Ya Allah, tak apalah. Ya Allah. Cuma tolong pilih aku ni menjadi pembantu agama kamu. Pembantu pula yang tak pernah memikirkan soal habuan dunia. Saat ni tuan-tuan, Islam memerlukan pembantu. Saat ni Islam memerlukan penegak. Saat ini Islam memerlukan pejuang.
pembantu Islam, penegak Islam, pejuang Islam. Sebab Islam dah duduk pada akhir zaman, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala memilih kita untuk menjadi pembantu, penegak dan pejuang agamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum kerabat kita daripada fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan semua umat Islam ini, tuan-tuan, daripada fitnah akhir zaman, diberikan keselamatan hidup di dunia, diberikan keselamatan hidup di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita menegak, memperjuang dan membela agama ini, akhirnya Allah Ta'ala memberikan satu ruang ke dalam syurga nanti untuk kita sama duduki. Amin ya rabbal alamin. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.